Santau ni geng, ada macam-macam jenis, macam-macam kategori. Ada santau harimau putih, ada santau jarum emas, ada santau poch. Aku tak nak sebut, risau takut malam-malam. Santau tu pun ada. Tapi yang selalu orang mudah kena adalah santau paku geng. Santau paku ni memang popular dekat Malaysia. Sebab apa? Sebab dia mudah didapati. Memang bomoh-bomoh lokal dia pandai buat santau paku ni. And cerita pada hari ni berlaku di negeri Pulau Pinang. Dan dia nak sharekan tentang pengalaman dia kena santau paku geng. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum tim puaka sekalian. Welcome back to my YouTube channel. Dan bagi yang belum follow channel saya, jemputlah follow channel saya. Dan bagi yang ada rezeki lebih, boleh tekan button tang. Button ni ada di ruangan chat. Korang boleh share super sticker dan juga super gift kepada saya bagi tanda support channel ni geng. Cerita pada hari ni diceritakan oleh kawan kita yang berasal daripada Pulau Pinang. Pulau Pinang dekat mana bang? Pulau Pinang dekat Permatang Pauh dek. Abang jawab walaupun adik tak tanya. Dan katanya benda ni berlaku 2 tahun lepas geng, di mana dia kena santau. Nama brother ni adalah Ilham. Dan Ilham ni bekerja sebagai pemandu Grab. Dia ni memang rajin dah, senang cakap. Dia pergi kerja pukul 6 pagi, dia balik pukul 8 malam geng. Dan kehidupan dia pun baru nak senang. Sebab sebelum ni dia kena buang kerja, orang tak nak terima dia, orang ludah dia. Sejak dia buat Grab ni, makin lama makin senang geng. Asal pelik ayat aku ni. Sehinggalah sesuatu yang terjadi menyebabkan kehidupan dia berubah 100% geng. Tapi rakan-rakan tim puaka sekalian, sebelum saya sambung story puaka pada malam ni, kita kena ada lampu merah. Jadi marilah kita tukar lampu merah kita. Dan cerita seram pada malam ni bertajuk apa tak fokus ni? Amboi dia. Okey, cerita seram pada malam ni bertajuk Santau Paku. Benda ni jadi waktu Ilham tengah lepak makan dekat satu warung tepi jalan di Pulau Pinang. Dan tu dia tengah makan nasi lemak geng. Punyalah sedap nasi lemak pagi tu. Dia makan macam biasalah dengan member-member dia. Tetapi lepas beberapa suap, tiba-tiba Ilham cakap dia terasa macam ada satu angin menghembus ke arah muka dia. Dan lepas angin tu sembuh ke muka dia je, tiba-tiba Ilham rasa macam ada sesuatu yang terlekat di tekaknya. Waktu ni Ilham fikir, ni terlekat tulang ayam ke apa, sebab aku makan nasi lemak ayam ni. Dia pun cubalah, dia minum air, dia makan nasi, dia makan ayam. Dia cuba nak hilangkan rasa perit dekat tekak, seperti macam ada benda yang tersekat. Rasa benda yang terlekat tu ibarat macam, kau biasa tak tulang ikan kau terlekat dekat tekak. Ilham macam tu lah geng. Tapi ni macam panjang, rasa tegang yang panjang. So lepas cuba macam-macam tak kena, Ilham pun rasa macam dah tak ada mood nak makan. Tak apalah, maybe tulang ayam ni dah terlekat dekat kerongkong aku kot. Nanti hilang lah tu lepas minum air. So dia pun tolak nasi ke tepi. Ilham pun terus bayau nak balik. Seharian Ilham buat Grab pada hari tu, dia tak tenang geng. Dia asyik dia cuba nak hilangkan rasa perit dekat tekak tu. Dia minum air tak jalan, macam-macam benda tak jalan. Sampaikan dia rasa macam maybe tengkuk aku ni luka kot. Aku rasa kena pergi hospital lah check. Dan Ilham pun teruslah, lepas settle hantar customer, dia drive pergi ke satu klinik. Sampai dekat klinik, dia tunggu doktor. Dan doktor panggil, "Ya encik, sakit lapar encik?" Bangla pula. "Ya encik, sakit apa encik?" Nama encik Ilham je. "Betul doktor, saya ni tak tahulah, tadi saya makan nasi lemak pagi tadi, tiba-tiba kerongkong saya ni rasa macam terlekat something. Saya dah minum air, saya dah makan nasi, masih tak hilang. Saya rasa macam ada luka lah kat dalam, tak selesa sangat, rasa sakit." Dan doktor tadi pun dia ambil macam alat dia lah, dia buka mulut Ilham, dia tengok dekat dalam geng. Waktu doktor tengok tu, doktor rasa macam encik, anak tekak encik elok je. Encik punya halkum pun ada, encik punya trakea pun elok. Cakap bahasa sains. Saya rasa maybe tekak encik kering kot. Tak apa, encik banyakkan minum air, nanti lama-lama okey. So Ilham pun dah, bila dengar doktor bagi jawapan macam tu, dia pun rasa macam kecewa. Tak apalah, aku balik lah. Dan waktu Ilham balik, dia rasa dalam hati dia macam tak tenteram. Tiba-tiba, kalau tadi elok je rasa tenang, tiba-tiba
rasa macam something bad will happen to him. Ilham hiraukan, dia sambung buat Grab, sehinggalah ada satu benda yang terjadi pada malam tersebut guys, di mana Ilham ni dia duduk di sebuah rumah teres kecil di area Pulau Pinang geng. So Ilham pun time tu lepas maghrib dia siap solat dekat ruang tamu, dia nak rehat kejap lah sambil main telefon. Time ni tekak Ilham makin perit geng, rasa macam luka tu makin lama makin ke dalam, makin sakit nak telan air liur. So waktu Ilham tengah scroll tengok TikTok tu, tiba-tiba dia rasa macam nak termuntah, rasa macam begitu. Ilham pun cepat-cepat bangun, pergi ke sinki. Dia duduk macam ni, dia cuba keluarkan apa nak rasa muntah sangat ni. Dia wet dalam sinki. Yang keluar adalah darah. Dan darah yang keluar tu ibarat kalau kau selalu muntah makanan banyak kan. Ini Ilham muntah darah yang banyak geng. Time tu dalam keadaan mata berair baru lepas muntah, dia tengok, dia terkejut geng. Ya Allah, aku nak mati ke ni ya Allah. Dalam keadaan mata berair tu, Ilham pandang cermin dekat sinki. Betul-betul belakang Ilham ternampak dekat bahagian belakang dia ni seperti ada seorang perempuan berkebaya merah. Cantik mukanya, rambut panjang, tapi tengkuk dia dipenuhi dengan paku-paku yang tercacak geng. Time ni Ilham terkejut, dia terus pandang belakang. Ya Allah, kosong, tak ada apa-apa. Dan dia pandang depan balik ke arah cermin pun kosong. Time tu Ilham fikir, ya Allah, apa ni ya Allah, aku halusinasi kot. Ilham pun cuci darah-darah tadi kat sinki tersebut. Dia pun dalam keadaan penat, dia kembali ke ruang tamu. Time tu Ilham seorang-seorang, dia duduk di atas sofa, dia termenung apa yang dia nampak tadi. Dia terbawa-bawa, terfikir-fikir, benda apa tadi aku nampak tu. Sambil tengok TV, sambil terfikir, lalas member tertidur geng. Waktu tertidur tu, Ilham cakap dia seakan bermimpi. Tapi mimpi tu macam mimpi betul-betul. Kau faham tak? Kau tengah tidur tapi kau terjaga dalam mimpi. Dan waktu mimpi tu, Ilham bangun daripada sofa yang dia tengah duduk. Dan bila dia pusing belakang, dia nampak geng, nampak badan dia yang tengah baring tidur. Mimpi tu seakan roh Ilham sedang keluar daripada badan. Time ni Ilham fikir satu je, dia fikir, ya Allah, aku dah mati ke? Tadi muntah darah, ini aku dapat nampak badan aku. Memang time tu Ilham dah overthinking gila geng. Sambil dia macam nak nangis, tersesak nangis, insaf semua ada. Tiba-tiba daripada arah dapur Ilham terdengar satu suara perempuan memanggil, Ilham, Ilham, sini kejap Ilham. Dan Ilham pun dalam keadaan macam ingin tahu, dia berjalan perlahan-lahan menuju ke dapur. Dan Ilham sampai dekat dapur, ada satu lansir yang tutup dapur tu. Dia pun selak lansir tersebut. Dan time tu Ilham ternampak betul-betul di hadapan dapur ada perempuan yang sama dia nampak dekat depan sinki tadi. Perempuan tu cantik, berambut panjang, muka lawa macam Maya Karin, tapi tengkuk dia penuh dengan paku-paku yang berdarah. Perempuan tu buat apa? Perempuan tu dia senyum pandang Ilham dan cakap, Ilham, aku akan ganggu kau. Lepas je bunyi gelak tu, Ilham tu tersedar. Oh ya Allah, sedar dalam keadaan berpeluh geng, cuak, tangan menggeletar. Dia terus ingat apa jadi dalam mimpi dia tadi. Dia rasa macam, ya Allah, apa ni ya Allah, apa jadi dekat aku ni, mimpi apa yang aku lalui tadi. Member time tu memang tak boleh tidur sampai ke pagi geng. Memang dekat telefon dia pasang surah teman dia pada malam tu. Sebab Ilham cakap sepanjang malam sis dia bangun sampai ke pagi, seakan macam ada orang bermain guli dekat atas. Tak, 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 ter. Tapi yang peliknya, Ilham sewa rumah teres satu tingkat. Macam mana boleh ada main guli dekat atas, sedangkan atas tu hanyalah loteng. Time ni Ilham cerita gangguan dia lepas pada malam tu makin lama makin kuat. Di mana ada satu hari, time tu Ilham bawa Grab. Pada waktu tengah hari geng, dia dapat satu order. Ilham pun terimalah order tu
Dia pergilah ambil dia punya customer dekat satu tempat. Dan bila dia sampai dekat tempat tu, memang Ilham nampak yang kiri kanan hanyalah rumput-rumput tebal memanjang, geng. And makin lama makin nampak berdiri di tepi pokok-pokok yang memanjang tu ada seorang perempuan. Dan makin menyeramkan Ilham, perempuan tu memakai kebaya merah, sama seperti yang Ilham mimpi semalam. Time ni Ilham antara dua, nak berhenti ke tak? Dah lah tengah-tengah hutan mana entah ni dia hantar aku. Ilham pun teruslah bawa kereta perlahan melintasi perempuan yang berdiri tadi. Dan bila Ilham betul-betul nak sampai dekat perempuan tu, Ilham terpandang yang customer dia yang order Grab tu merupakan perempuan yang Ilham nampak semalam. Di mana dia memang cantik gila, geng. Tapi leher dia penuh dengan tusukan-tusukan paku. Ilham nampak benda tu tak fikir panjang, geng. Dia tekan minyak terus tinggalkan klien dia. Yelah, gila kau nak tumpangkan benda tu. Entah mana-mana pergi bawa dia nanti. Ada juga cerita Ilham di mana pada waktu dia tengah memasak dekat dapur ke, tiba-tiba dengar suara panggil Ilham, Ilham. Bila pergi jenguk tak ada orang. Ilham cakap juga kadang-kadang waktu dia mandi pun ada benda. Kau bayangkan tengah mandi, kita shampoo rambut, mata akan terpejam, geng. Tak pernah orang shampoo rambut buka mata macam tu. Gila ke apa? So masa dia shampoo rambut, dia rasa macam ada tangan yang sedang pegang bahu dia. So dia cepat-cepat clearkan shampoo, tak ada pula. Elok-elok mandi shampoo rambut, nanti ada yang pegang. Dan benda yang paling Ilham rasa capai limit lah adalah apabila satu hari tu Ilham baru balik daripada kerja. Time tu lepas maghrib lah, dia sampai rumah, dia buka pintu, dia nampak start pada pintu sampai ke dapur, sampai ke toilet ada beberapa batang paku karat. Tapi paku karat tu dipenuhi dengan kesan-kesan darah. Ilham time tu fikir, ya Allah, ini gangguan, betul-betul gangguan, ya Allah. Apa yang jadi dekat aku ni? Ilham pegang je paku tu dengan jari dia. Dia pegang, dia angkat. Memang betul, geng. Paku karat tapi bersalut dengan darah berbau hanyir busuk bangkai. Malam tu juga Ilham decide dia nak pergi balik kampung, geng. Dan waktu dia dah balik kampung, Ilham ceritalah sampai satu tahap dia rasa macam benda yang dekat rumah dia tu sedang ikut dekat belakang. Sebab kadang-kadang tengah drive, walaupun buka lagu kuat, dia dengar bunyi senandung. Tapi bila intai, kosong, tak ada orang. Tapi bunyi senandung tu ada. Sampailah dekat rumah mak ayah Ikwan dekat kampung Pulau Pinang tu juga. Time tu kalau awal-awal mak ayah orang nak balik, orang rasa tak sedap badan ada benda jadi dekat orang. Sampai dekat rumah, mak dia buka pintu, terkejut mak ayah dia, geng. Sebab tengok anak dia perangai macam tu. Ilham keluar je daripada kereta, nampak macam orang tak terurus, dengan rambut serabai. Mata dia ni ada tanda-tanda hitam, ibarat macam tak tidur berapa hari dah. Dengan muka pucat, dengan bibir pucat, memang tak ada rupa orang lah. Muka macam tapuai. Mak dia terus ajak Ilham pergi masuk rumah. Time tu mak Ilham cakap yang, Ilham, mak rasa tak sedap lah kau balik ni, Ilham. Ada benda ikut kau ni. Orang tua tu dapat rasa macam something wrong somewhere dekat Ilham. Dan mak dia cakap, tak apalah, esok kita panggil ustaz, kita tengok apa yang ustaz tu cakap ya. Malam ni tidur dulu tau. Malam tu ketiga-tiga beranak, mak, ayah dan Ilham tu tak tidur, geng. Sebab apa? Sebab katanya waktu Ilham ada dekat rumah tu, seakan macam setiap tingkap, pintu, dinding diketuk. Macam tengah baru nak lelap, tiba tong 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 tong. Buka pintu tak ada orang. Time ni ayah Ilham pun tak tahu apa yang jadi, apa yang mengganggu. Diorang pun berkumpul lah ramai-ramai dekat ruang tamu. Diorang baca Yasin, diorang selawat. Memang banyak betul diorang buat pahala malam tu, geng. Tapi makin rancak diorang baca benda-benda macam tu, makin rancak gangguan. Ada orang ketuk pintu, ada bunyi orang berjalan dekat bawah, macam-macam lah. Tapi seakan macam benda tu tak boleh masuk ke dalam rumah. Dan ayah cakap, ayah rasa memang ada benda ikut kamu dari bandar.
Tapi dia tak dapat masuk sini sebab rumah ni ayah dah lindung, ayah dah pagar. Esoknya ayah dia panggil seorang ustaz untuk bantu apa yang patut. Bila ustaz tu sampai je ke rumah, ustaz tu tengok Ilham. Ustaz cakap, "Astagfirullahalazim Ilham, apa jadi dengan kamu ni Ilham? Siapa buat kamu ni?" Ilham time tu tak boleh buat apa, dia just geleng kepala je. Ustaz tu pun pergi kat Ilham, dia usap-usap kepala, dia baca apa yang patut. Time tu juga ustaz tu macam dapat bayangan. Dia cakap, "Ilham, ya Allah, kamu dah kena santau paku ni Ilham." Santau paku ni di mana paku karat dibalut dengan darah. Darah ni bercampur, darah binatang, darah manusia, dan darah tersebut dibalut dengan kain kuning lalu ditiup menggunakan mantra ke arah mangsa, di mana paku tersebut akan lekat di kerongkong, menyebabkan orang tak selesa, menyebabkan ada gangguan-gangguan yang terjadi. So ustaz ni pun dia cuba sedaya upaya, dia cuba untuk rawat kes nak buang balik santau Ilham ni. Dan apa yang jadi, ustaz ni cakap, "Ilham, ustaz tak dapat buat banyak Ilham, sebab yang buat kamu ni memang betul-betul dendam dengan kamu. Ustaz dapat buang sikit je." Ustaz pun tunjuklah yang dia dapat cabut hanya macam, kan paku dekat ujung paku tu macam ada kesan lepel untuk kita ketuk tu kan. Ustaz tu hanya dapat keluarkan yang ujung tu je. Ada lagi paku dekat dalam yang melekat di tengkuk Ilham. Dan kata Ilham, dia nak berubat tu lebih kurang dalam 2-3 tahun geng, nak buang paku dalam dia punya tengkuk. Macam-macam ustaz dia cari, macam-macam orang dia jumpa untuk buang balik. Dan Alhamdulillah sekarang lepas tahun 2 tahun, Ilham berjaya diselamatkan. Selalunya kalau kes santau, ustaz takkan pecah rahsia siapa yang hantar benda ni. Tapi ada seorang ustaz ni, dia bagi tahu dekat Ilham, "Ilham, sebenarnya saya tak nak burukkan orang, tapi saya dapat bayangan yang buat awak ni merupakan kawan baik awak sendiri. Dia dengki tengok awak banyak customer buat Grab, dia dengki tengok awak ada rumah sendiri, jadi dia hantarkan benda ni. Kawan yang mana tu ustaz tak boleh bagi tahu, takut jatuh fitnah. Jadinya hati-hatilah ya Ilham." Thank you guys pada yang sudi tengok video saya sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Jangan lupa untuk subscribe geng. Dan thank you pada yang dah bagi gift. Semoga murah rezeki. Kita jumpa dalam next story puaka. Jangan biarkan hidup anda menjadi story puaka. Ciao.